Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Hazrina binti Zakaria. Saya dari kelas DSI 5E. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tajuk berkaitan khazaf, yaitu hukuman tuduh zina. Okey, seperti yang kita tahu, Islam ni amat menitik beratkan 5 keperluan asasi manusia, iaitu agama, nyawa, akal, maruah dan harta. Seperti yang kita tahu sendiri, Islam menitik beratkan untuk menjaga, memelihara maruah manusia. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada definisi khazaf. Okey, sebelum saya beralih kepada definisi khazaf ni, seperti yang kita tahu, khazaf ni termasuk dalam hukum hudud. Apa itu hukum hudud? Hukum hudud itu adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, definisi khazaf ni, dari khazaf ni perkataan bahasa Arab yang bermaksud dari segi bahasa adalah melontar atau melemparkan sesuatu. Dari segi istilah pula, melemparkan tuduhan berzina dengan tujuan mencaci dan memalukan. Okey, maksudnya di sini hukuman tuduh zina ni adalah ketika mana seseorang tu menuduh seseorang untuk menuduh seseorang tu melakukan perbuatan keji, iaitu berzina. Okey, seterusnya hukum tuduh zina. Apakah hukumnya? Okey, hukumnya ni adalah diharamkan. Diharamkan adalah menuduh orang Islam yang lain melakukan perbuatan keji, yakni berzina. Tidak kiralah sama ada dikatakan tu betul ataupun salah. Sekiranya tuduhan tu palsu, maka dia boleh dikira fitnah. Dan seperti yang kita tahu, fitnah ni merupakan satu perbuatan yang zalim. Okey, berbohong ni adalah perbuatan yang haram dan yang paling buruk. Jadi Allah sudah memerintahkan supaya kesalahan macam begini ni, kesalahan yang boleh mengaibkan ni, untuk disembunyikan. Macam kalau ada seseorang tu dia tergelincir daripada melakukan dosa atau noda, patutnya kita yang tahu, sepatutnya kita tidak boleh hebahkan pergi orang. Begitu. Kira macam kalau kita hebahkan pergi orang pun, kesian dengan mangsa tu, sebab mangsa tu akan dapat dia punya impak. Impaknya tu masyarakat akan pandang remeh. Jadi kesalahan itulah hikmahnya, salah satu hikmahnya kenapa Allah memerintahkan supaya kalau ada kesalahan yang sedemikian, kalau boleh disembunyikan. Seterusnya kita beralih kepada rukun-rukun tuduh zina. Seperti yang kita tahu, rukun ni benda yang wajib, yang mesti ada. Mesti ada baru boleh dilaksanakan tu hukuman. Dia ada 2. Yang satu mempunyai perbuatan menuduh dan mempunyai syarat penuduh dan mangsa. Okey, kita akan beralih kepada perbuatan menuduh zina. Okey, perbuatan menuduh zina ni ada 3 jenis lafaz tuduhan. Yang pertama lafaz sari, yang kedua lafaz kinayah, dan yang ketiga lafaz tarik. Okey, saya akan terangkan tentang lafaz sari. Lafaz sari ni, tuduhan zina tu boleh disabitkan apabila seseorang tu berkata, engkau berzina, wahai penzina, wahai gay, engkau telah meliwat. Itu adalah contoh-contoh lafaz sari, yakni jelas. Maksudnya dia tiada kiasan, dia terus direct cakap maksudnya, wahai engkau penzina. Dia tujukan untuk orang yang berzina itulah, dia tiada kias-kiasan. Itu adalah lafaz sorry. Seterusnya kita beralih kepada lafaz kinayah. Okey, tuduhan dengan menggunakan perkataan yang tidak jelas yang boleh membawa arti zina atau sebaliknya. Lafaz kinayah ni dia buat perumpamaan. Begitu. Dia macam dia buat perumpamaan dengan orang tu. Okey, sebagai contoh, wahai perempuan murahan, wahai ahli maksiat, wahai orang terkutuk, orang lagi hina. Contoh, itu adalah contoh-contoh lafaz kinayah. Dia tidak tujukan maksudnya tu jelas. Dia macam perumpamaan. Seperti yang kita tahu perumpamaan, wahai perempuan murahan. Kita sudah tahu kan perempuan murahan tu apa dia punya gelarannya, perempuan murahan. Tapi apa dia punya sifat, kita sudah tahu kan. Dia macam dia pakai perumpamaan. Kau ni samalah dengan perempuan murahan. Kau ni beginilah. Kau ni sama dengan ahli maksiat, buat maksiat begini. Tapi dia tidak jelaskan apa yang dia buat tu. Begitu.
Seterusnya kita beralih kepada lafaz tahrid. Okey, tuduhan menggunakan perkataan sindiran, yakni perli. Okey, yang ini bermaksud dalam satu contohlah, dalam satu kumpulan ada 3 orang. 3 orang tu, 2 orang tu bercerita sesama sendiri. Lepas tu macam dia tujukan yang satu orang tu, yang si A dengan si B, yang si C tu pelaku zina. Dari yang si A dengan si B ni berbual, orang cakap, siapalah yang berzina tu tadi kan aku nampak anak keluar nikah. Begitu. Lepas tu kau ni macam kau sudah rosakkan keluargaku. Dia perli. Macam kalau kita jalankan, lepas tu kan, tadi bahasana aku jumpa anak keluar nikah, kau kenal kah? Dia bilang begitu. Dia menggunakan perkataan perli, sindiran. Dia tidak jelas. Yang dia pun, kalau yang macam yang tadi saya cakap berbual tu kan, siapalah yang berzina tu? Maksudnya dia bercerita dengan si B, A dengan B, yang sisi lah akan terasakan dia macam perli begitu. Itulah yang dimaksudkan dengan lafaz tahrid. Seterusnya kita beralih kepada rukun 2, iaitu syarat penuduh dan pihak yang dituduh. Okey, syarat penuduh ni ada 2. Satu pihak yang dituduh, satu yang penuduh. Pihak yang dituduh ni adalah mangsa. Sesuatu hukuman terhadap pesalah tuduh zina ni hanya akan dijalankan setelah memenuhi syarat. Dia ada syarat ya. Okey, syarat pada penuduh ni ada 5. Yang pertama, baligh. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, penuduh bukan leluhur pihak yang dituduh. Yang keempat, sukarela. Dan yang kelima, penuduh mengetahui perbuatan tersebut adalah diharamkan. Okey, seterusnya kita pergi poin yang pertama, iaitu baligh. Baligh yang macam mana? Okey, hukuman tidak akan dijalankan terhadap penuduh yang tidak mukallaf. Maksudnya penuduh yang tidak tahu baik buruk. Maksudnya baligh di sini ada hadis Rasulullah SAW. Pernah dia angkat daripada 3 orang. Yang pertama, orang gila sehingga sedar, orang tidur sehingga dia bangun, dan yang ketiga, kanak-kanak sehingga dia balik. Okey, maksudnya yang balik di situ tu ada kanak-kanak sehingga dia balik. Maksudnya hukuman ni tidak akan dilaksanakan terhadap kanak-kanak. Dia cuma dilaksanakan pada orang yang balik. Seperti yang kita tahu, balik ni kalau perempuan yang sudah datang bulan, yang lelaki sudah mimpi. Begitu. Ketika sudah, maksudnya kalau di situlah orang tu balik atau enggak, dia boleh beza sudah baik buruk. Orang ni kalau dengan kanak-kanak dia tidak boleh lah, sebab dia belum balik kan. Orang dewasa saja yang boleh. Seterusnya adalah berakal. Yang kedua adalah berakal. Penuduh tu mesti yang berakal. Dia tidak, hukuman ni tidak akan jatuh kepada pelaku sekiranya pelaku tu gila ataupun mabuk. Macam gila ni, kalau orang gila ni semua dia punya amalan tu tidak diterima. Bukan tidak diterima lah, macam tidak dia kira. Dia berdosa pun tidak dikira, sebab dia tidak boleh berfikir, dia tidak waras. Kalau yang mabuk ni pula, dia separuh sedar kan, jadi hukuman tu tidak jatuh kepada orang yang mabuk. Kalau jatuh pun mungkin tunggu dia siuman dulu baru boleh. Jadi disitulah maksudnya mesti berakal. Maksudnya dia boleh berfikir waras lah. Itu maksudnya berakal dalam syarat pada penuduh. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada poin yang ketiga, adalah bukan leluhur daripada keluarga mangsa. Okey, maksudnya di sini penuduh tu tidak boleh di kalangan macam darah daripada yang mangsa tu. Maksudnya tu kan, yang penuduh ni bukan daripada ayah, datuk dan ke atas, dan ibu, nenek dan ke atas. Diorang tidak boleh di kalangan orang yang itu. Mereka tidak dihukum sekiranya menuduh anak mereka atau zuriat mereka berzina. Maksudnya tu, diorang ni kalau seandainya ayah dan ke atas atau ibu, nenek dan ke atas tu menuduh keturunan dorang atau zuriat dorang berzina, dorang tidak akan dihukum. Itu adalah syarat pada penuduh lah. Poin yang seterusnya adalah tidak memberi keizinan. Okey, jika mangsa itu sendiri yang memberi keizinan terhadap penuduh untuk menuduhnya, maka pihak hakim akan menjadi ragu-ragu dan syak wasangka untuk mensabitkan hukuman itu kepada penuduh. Maksudnya mangsa ni kalau dia macam dia izinkan yang dia tu dituduh, jadi pihak hakim pun ragu-ragu dan was-was untuk mensabitkan hukuman tu pada penuduh, sebab diizinkan. Macam perempuan yang dituduh tu
dia rela hati dia dituduh. Dia tidak mempertahankan ke apa. Jadi di situ hakim pun yang pihak yang berkuasa pun mau sabitkan hukuman tuh ragu-ragu sebab dia rela hati mau dituduh begitu. Membuat perlakuan sebegitulah. Itulah yang saya faham, yang tidak memberi keizinan, poin yang terakhir. Oke, seterusnya saya akan alihkan kepada rakan saya. Yang terakhir, syarat pada penuduh adalah penuduh mengetahui perbuatan tersebut adalah diharamkan. Oke, maksudnya di sini penuduh tuh mesti tahu soal hukum hakam. Maksudnya perbuatan tuduh zina nih adalah diharamkan, dia mesti tahu apa dia punya hukum. Maksudnya tuh kan dia mesti tahu tentang apa hukumannya, apa hukuman akan dikenakan, baru dia boleh menuduh sebab dia tahu. Kalau orang yang jahil, dia dikecualikan. Macam orang yang mu'alaf nih, biasanya orang mu'alaf nih dia akan belajar basic dulu, dia tidak masuk lagi yang fiqh pasal semua nih, dia tidak masuk lagi pasal itu. Cuma kalau dekat orang, macam kalau orang mu'alaf ni boleh diampunkan lah, boleh dikecualikan sebab orang tidak tahu menahu. Orang yang jahil dikecualikan. Tapi sekiranya penuduh tu tahu perbuatan tu diharamkan, maka tidak mengetahui dia perbuatan tu diharamkan, tapi dia tidak tahu pun hukuman yang apa akan dikenakan kan, maka yang kejahilannya tu tidak dapat dimaafkan. Fahamkah? Maksudnya tu kan jahilnya tidak dapat dimaafkan tu. Kalau dia tahu perbuatan tu haram, tapi dia tidak tahu apa hukuman yang dikenakan bagi dia. Kalau begitu maksudnya jahilnya tidak boleh dimaafkan. Kalau yang betul-betul tidak tahu, contohnya macam mu'alaf, dia tidak tahu apa perbuatan tu haram ke tidak, dia tidak tahu. Kalau begitu diampunkanlah. Tapi kalau sebaliknya, maka kejahilan tu tidak dapat dimaafkan, maka dia perlu dihukum. Itulah maksudnya penuduh mengetahui perbuatan tu adalah diharamkan. Seterusnya kita akan beralih kepada syarat pihak yang dituduh, yakni mangsa. Ini adalah mangsa dalam hukuman tuduh zina itulah syarat-syaratnya. Oke, yang pertama dia mesti Islam, yang kedua dia mesti balik, dan yang ketiga dia mesti berakal, dan yang keempat mempunyai sifat ifa. Oke, ifa ni harga diri lah, maksudnya dia mempunyai rasa malu, dia macam harga diri, begitulah. Yang kelima, tidak memberi keizinan. Kita pergi poin yang pertama adalah pihak yang dituduh tu mestilah beragama Islam. Okey, hendaklah orang yang dituduh tu adalah orang Islam, bukan non-Muslim. Ketika mana dia non-Muslim ataupun dia selain daripada agama Islam, maka tuduhan hukuman zina ni tidak boleh dilaksanakan lah sebab dia bukan beragama Islam. Itu kalau dia non-Muslim, maka dia mestilah beragama Islam. Okey, tapi kalau dia bukan non-Muslim, tapi dia boleh dikenakan hukuman takzir. Okey, yang seterusnya kita pergi. Yang seterusnya seperti mana yang kita tahu adalah balik. Seperti dalam fiqh Islam adalah batasan seorang mulai dibebani dengan kewajipan hukum syar'i, iaitu taklif atau mukallifah. Maksudnya balik di sini perempuan tu dia tahu sudah kewajipan sebagai seorang Muslim. Kalau dia sudah balik lah, dia ada kewajipan yang perlu dia laksanakan. Macam contohnya menutup aurat. Kan kalau sudah balik perempuan, menutup aurat tu dikira wajib. Itulah macam satu kewajipan lah. Macam tak boleh, sudah kalau balik ni tak boleh bersentuh laki perempuan, dan sudah tahu apa dosa ke, dia sudah tahu hukumnya, begitu. Seterusnya pihak yang dituduh, yakni mangsa, yang seterusnya adalah berakal. Dia mesti berakal, dia tidak boleh gila, dan dia tidak boleh juga dalam keadaan mabuk ataupun dan selain itulah. Maksudnya di sini ada sabda Rasulullah SAW. Artinya tidak ditulis dosa dan pahala ke atas orang yang gila sampailah ia siuman. Maksudnya di sini maksudnya di sini orang yang berakal tu maksudnya di sini yang tertuduh tu, mangsa tu tidak boleh orang gila. Dia mesti orang yang berakal. Maksudnya dia waras lah. Kalau dia orang gila sampai tu, dia punya hadis tu tekankan dia gila sampailah ia siuman. Dengan orang gila dia tidak dilaksanakan tu hukuman.
Seterusnya poin yang keempat adalah mempunyai sifat ifa, yakni harga diri. Okey, ifa ni bermaksud menuduh orang yang baik melakukan berzina. Maksudnya tu orang yang mangsa yang dituduh tu adalah orang yang baik-baik, perempuan yang tidak terlintas pun di kepalanya membuat perbuatan sedemikian, macam membuat perbuatan keji lah, tidak terlintas pun di kepalanya. Okey, kalau pertuduhan tu yang dituduh kepada orang yang memiliki sifat ifa, maka tidak akan jatuh hukuman sehingga orang tu benar-benar melakukan suatu perkara yang boleh menghilangkan sifat ifa itu sendiri. Okey, maksudnya sifat ifa di sini ni kan, maksudnya kalau orang tu memiliki sifat ifa, yang dituduh tu, yang mangsa tu tidak akan dikenakan hukuman sebab dia orang yang baik-baik, sehinggalah dia mengaku sendiri yang pengakuannya tu boleh menghilangkan sifat ifa tu sendiri. Maksudnya kalau dia mengaku maka title ifa tu tidak layak untuk dirinya. Begitu. Maksudnya di situlah perempuan yang mempunyai sifat harga diri, yang tidak terlintas pun untuk membuat perlakuan keji. Yang terakhir, syarat pada penuduh adalah penuduh mengetahui perbuatan tersebut adalah diharamkan. Okey, maksudnya di sini penuduh tu mesti tahu soal hukum hakam. Maksudnya perbuatan tuduh zina ni adalah diharamkan, dia mesti tahu apa dia punya hukum. Maksudnya tu kan dia mesti tahu tentang apa hukumannya, apa hukuman akan dikenakan, baru dia boleh menuduh sebab dia tahu. Kalau orang yang jahil, dia dikecualikan. Macam orang yang mu'alaf ni, biasanya orang mu'alaf ni dia akan belajar basic dulu, dia tidak masuk lagi yang fiqh pasal semua ni, dia tidak masuk lagi pasal itu. Cuma kalau dekat orang, macam kalau orang mu'alaf ni boleh diampunkan lah, boleh dikecualikan sebab orang tidak tahu menahu. Orang yang jahil dikecualikan. Tapi sekiranya penuduh tu tahu perbuatan tu diharamkan, maka tidak mengetahui dia perbuatan tu diharamkan, tapi dia tidak tahu pun hukuman yang apa akan dikenakan kan, maka yang kejahilannya tu tidak dapat dimaafkan. Fahamkah? Maksudnya tu kan jahilnya tidak dapat dimaafkan tu. Kalau dia tahu perbuatan tu haram, tapi dia tidak tahu apa hukuman yang dikenakan pergi dia. Kalau begitu maksudnya jahilnya tidak boleh dimaafkan. Kalau yang betul-betul tidak tahu, contohnya macam mu'alaf, dia tidak tahu apa perbuatan tu haram kah tidak, dia tidak tahu. Kalau begitu diampunkanlah. Tapi kalau sebaliknya, maka kejahilan tu tidak dapat dimaafkan, maka dia perlu dihukum. Itulah maksudnya penuduh mengetahui perbuatan tu adalah diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafinah binti Zulkifli. Nama encik saya DSI 202025512. Akan jadi sekiranya salah satu syarat yang disebutkan tadi tidak dipenuhi. Sekiranya kesemua atau atas salah satu syarat yang tidak dipenuhi, hukuman hudud akan digugurkan. Walau bagaimanapun tidak bermakna hukuman ini digugurkan sama sekali daripada penuduh. Mereka perlu membayar ta'zir, iaitu pemerintah boleh juga menghukum penuduh ini mengikut hukuman yang dirasakan sesuai seperti penjara atau sebat. Perbuatan yang menggugurkan hukuman tuduhan zina, iaitu mangsa atau tertuduh telah disahkan melakukan kesalahan zina. Yang kedua iaitu pengampunan dari mangsa. Yang nombor tiga ialah ucapan sumpah lian. Poin pertama iaitu kemukakan 4 orang saksi. Orang yang menuduh perlu mengemukakan bukti 4 orang saksi yang melihat sejelas-jelasnya perbuatan tersebut. Jadi kalau kita nak menuduh seseorang iaitu perempuan atau lelaki itu berzina, kita perlu membawa 4 orang saksi termasuk diri kita. Maksudnya termasuk kita ni 4 orang, tak yahlah termasuk diri kita ni jadi 5 orang. Okay. Syarat saksinya seperti yang di atas tu ialah dia seorang yang lelaki, tapi tak boleh perempuan, mestilah beragama Islam dan merdeka. Pengampunan dari pihak yang tertuduh. Pihak yang kita tuduh ni dia ampunkan kita sebab hukuman tuduh zina ini adalah hak manusia. Kalau kita ni maafkan dia, maka jatuh tersebut dia akan dikenakan hukuman.
Cuma dia bukan hukuman hudud, tapi dia bukan hukuman hudud yang bukan disebat 80 kali. Mungkin dia akan dibayar atau didenda atau dipenjara. Ucapan sumpah lian ni dia adalah sepasang suami isteri, iaitu melibatkan suami menuduh isteri berzina. Contohnya suami itu jarang sekali menuduh isterinya berzina. Di mahkamah melainkan apa yang didakwa oleh suaminya itu sememangnya benar. Okey, hikmah pengharaman qazaf, iaitu sekatanya zina lah. Tujuan pengharaman qazaf adalah bagi memelihara manusia, maruah manusia yang menjadi satu daripada perkara yang sangat penting bagi manusia, sama ada bagi diri kita, keluarga kita atau masyarakat sekeliling kita lah. Maruah ni sangat bernilai dalam hidup dan mati seseorang. Dia juga membezakan manusia dengan binatang dan menjadi sebahagian daripada harga diri ni, sehingga tidak boleh dinilai dengan harta benda yang paling mahal lah. Islam telah menegaskan kewajipan ini mempertahankan maruah dengan meletakkan maruah kita mengatasi harta yang juga wajib dipertahankan. Saya Muhammad Nur Arif bin Nur Izam Shah akan berkongsi kepada anda isu-isu semasa yang pernah berlaku di Malaysia ini berkaitan dengan hukuman qazaf. Jadi isu yang pertama saya akan bawakan ialah isu seorang lelaki yang menuduh orang berliwat, dalam masa yang sama dia juga meliwat. Okey, dulu pernah tular satu video hubungan songsang antara dua orang lelaki yang menjadi tanda tanya kepada masyarakat ketika itu. Kerana kedua-dua lelaki itu adalah orang yang berpangkat dan dikenali di negara kita. Jadi video itu telah membangkitkan rasa marah dan geram oleh netizen Malaysia ni lah kepada dua orang individu tersebut. Nak dijadikan cerita, seorang di antara mereka tersebut telah mengaku bersalah dan mengaku bahawa dialah antara orang yang ada di dalam video berkenaan. Sehubungan dengan itu mengikut undang-undang yang ada, pengakuan itu hanya terpakai kepada lelaki yang membuat pengakuan itu saja. Jika lelaki itu juga ingin menuduh pasangan songsangnya itu berliwat, maka dia perlu membawa 4 orang saksi, termasuklah dirinya. Adapun sekiranya kedua-dua pasangan tersebut menafikan video yang tular itu, maka orang yang mendakwa atau menyebarkan video itu perlu membuktikannya dengan menghadirkan 4 orang saksi bagi mensabitkan hukuman terhadap mereka. Dari kes yang saya bacakan tadi, kita dapati bahawa kes liwat ini adalah salah satu kes jenayah di bawah Akta Undang-Undang. Akan tetapi, adakah hukuman qazaf akan dikenakan sekiranya ada individu yang menuduh mereka berliwat tanpa membawa saksi? Bukankah hukuman qazaf dikenakan jika menuduh orang itu berzina, bukannya berliwat? Maka ketika isu ini dibangkitkan, maka bekas mufti wilayah kita dahulu Dr. Zulkifli Al-Bakri telah membuat satu buku Bayan Linnas siri ke-92 yang bertajuk Perlakuan Homoseksual dalam Islam. Secara ringkasnya beliau berkata, hukuman tuduh kepada peliwat sama hukuman dengan penuduh untuk orang yang berzina. Kalau kita lihat, kalau orang yang berzina, jika kita menuduh dia tanpa membawa 4 orang saksi, maka kena hukuman had qazaf kepada kita 80 kali sebatan. Begitu juga kalau kita menuduh orang itu berliwat tanpa kita dapat mengemukakan 4 orang saksi, jadi kita juga akan dikenakan hukuman had qazaf. Bagaimana kalau kita bagi video sebagai bukti? Adakah ia boleh dijadikan saksi kepada orang-orang yang melihat video itu? Jadi Dr. Zulkifli juga mengulas, kalaulah ada video, itu hanya pembantu atau penolong kepada bukti saja. Tetapi jika ingin menuduh, wajib kita bawa 4 orang saksi seperti yang dijelaskan oleh presenter sebelum ini. Akhirnya salah seorang daripada lelaki terbabit dijatuhkan hukuman di bawah Akta Jenayah Syariah dan dilucutkan jawatannya sebagai orang yang ternama kerana membuat perbuatan terkutuk dan menuduh orang berliwat tanpa membawa 4 orang saksi. Okey, seterusnya saya akan berkongsi kepada anda isu yang seterusnya, iaitu gurauan pertikai DNA di media sosial.
Beberapa tahun lepas, ada segelintir netizen yang memberi komen-komen yang tidak sesuai kepada rumah tangga seorang pelawak yang terkemuka di Malaysia ini. Okey, beliau baru saja menimbang cahaya mata. Nak katakan pelawak itu baru dapat anak. Netizen tersebut memberikan komen di Facebook yang mendakwa bahawa anak yang baru dilahirkan itu perlu membuat pemeriksaan makromolekul asas pewarisan, iaitu singkatannya DNA. Ia seolah-olah menuduh bahawa isteri kepada pelawak itu telah berzina sehingga mempersoalkan lagi status DNA anak tersebut. Walaupun itu hanya sekadar niat gurauan, tetapi ia tetap memberi kesan yang mendalam terhadap masyarakat, terutamanya mengenai hukum undang-undang jenayah syariah. Pelawak itu tidak dapat menahan kesabaran dan nekat untuk mencari pemilik akaun Facebook tersebut bagi membuat satu perbincangan. Berkata pelawak tersebut, ini satu penghinaan ke atas dirinya dan isterinya. Dia fikir isteri saya ni mengandung anak orang lain ke? Katanya macam tu, lebih kurang dengan rasa terkilan, dengan rasa sedih dan marah. Maka sekiranya terbukti bersalah, pemilik akaun tersebut boleh dikenakan hukuman had qazaf. Adapun jika dia tidak dia niat bergurau, maka dia akan dikenakan hukuman ta'zir. Mengikut hukuman di Malaysia ini, dia boleh didakwa mengikut Seksyen 509 kan kesiasaan dan boleh dihukum mengikut akta sama yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Ibrah dari isu di atas ialah tuduhan yang tidak berasas ini akan mengeruhkan lagi keadaan dan mengaibkan lagi orang. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, iaitu Rasulullah SAW pernah ditanya, orang Muslim yang manakah yang lebih baik? Maka baginda menjawab, seorang Muslim yang lain selamat daripada bahaya lisan dan tangannya. Jadi jelas di sini bahawa hukum seseorang yang menuduh orang lain tanpa dapat membawa bukti dengan tuduhan anak luar nikah ke, atau anak haram, atau anak yang boleh kita fahamlah dengan maksudnya, ia akan dikenakan hukuman qazaf. Firman Allah dalam surah Al-Humazah ayat yang pertama yang bermaksud kecelakaanlah bagi setiap pengumpat. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Jadi kalau kita lihat perkataan humazah dari sudut percakapan yang bermaksud menyebut sesuatu perkara di belakang orang, senang cerita macam mengumpat lah. Adapun perkataan lumazah adalah dari sudut perbuatan, iaitu menyakiti hati seseorang itu melalui perbuatan ataupun percakapan. Maka tidak layaklah seseorang itu menuduh orang lain dengan tuduhan yang liar tanpa mengemukakan bukti walaupun dengan niat bergurau, kerana ia akan memberi kesan yang besar terhadap orang itu dan masyarakat. Kerana sebahagian ulama mengatakan walaupun niat dia bergurau, tetap akan jatuh hukuman qazaf. Paling kurang pun tidak akan kena hukuman ta'zir. Okey, sebelum saya ingin menyimpulkan perbentangan kami pada hari ini, suka saya ingin berkongsi satu doa yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada umat-umatnya untuk dipelihara akhlak kita daripada membuat perkara-perkara yang terkutuk, bercakap perkara-perkara yang sia-sia, ataupun sekarang ni zaman moden menulis perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Doa yang diajar oleh Nabi ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni minal munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Okey, yang membawa maksud, ya Allah, jauhkanlah dari aku akhlak-akhlak yang mungkar, amal-amal yang mungkar, hawa nafsu yang mungkar, serta penyakit-penyakit yang mungkar. InsyaAllah jika kita amalkan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, moga-moga kita mendapat berkat dan mendapat manfaat daripada doa tersebut, sehingga kita terpelihara daripada perbuatan-perbuatan yang boleh menimbulkan ke arah kemungkaran, insyaAllah. Kesimpulan yang saya akan berikan ialah hukuman kepada penuduh zina seperti mana yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis merupakan hukuman yang paling sesuai dengan keperluan manusia, sesuai dengan tujuan syariah atau maqasid syariah, iaitu apa? Menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.
Hukuman hudud ini berperanan untuk menjaga kehormatan maruah dan keturunan dengan cara menimbulkan rasa gerun kepada sesiapa yang berhasrat untuk melakukan kesalahan ini. Bagusnya hukuman ini kerana dia akan memberikan pada kita ketakutan dan gerun kerana bentuk-bentuk pelaksanaannya. Apabila kesempurnaan Islam dilaksanakan melalui amalan, besar kemungkinan kita akan lebih hidup harmoni dan sejahtera tanpa berasa risau dengan ancaman yang akan berlaku pada kita oleh penjenayah-penjenayah yang berada di luar sana. Wallahu a'lam.